Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Yayasan SKV atas jemputan saya rasa kali kedua untuk kita bercerita tentang bumi Palestin ketika ini. Dan saya sebutkan, sebagaimana saya sebutkan pada kali yang pertama, bahawa kalian orang-orang yang bertuah. Kerana bila mana kepimpinan kalian di Yayasan SKV memberi ruang kepada kita untuk bercerita tentang Palestin dan tentang perkembangan yang berlaku di bumi Palestin dan di tempat-tempat yang lain, maka ia adalah bukti bahawa kalian mempunyai higher purpose di dalam kerja-kerja perniagaan yang kalian lakukan. Kerana pada hari ini, umat Islam sangat-sangat memerlukan kepada orang-orang Islam yang mempunyai pendapatan yang baik, yang bebas daripada cengkaman-cengkaman kita sebut majikan, yang boleh bekerja sendiri, yang ada financial freedom, yang mana mereka ini mempunyai keupayaan untuk melaksanakan apa yang mereka mahu dengan cara yang mereka mahu. Dan kita sebutkan ini dengan makna mereka boleh membantu Palestin. Mereka tidak terikat dengan waktu untuk membantu Palestin. Di waktu orang lain sibuk pergi bekerja dan terpaksa duduk di pejabat, mereka boleh dengar dan duduk bercerita tentang Palestin di waktu lapang mereka dan di waktu kerja mereka. Kerana majikan mereka memahami hasrat mereka untuk bersama-sama di dalam usaha penyatuan ummah dan pembebasan ummah daripada cengkaman Zionis Israel dan daripada musuh-musuh lain yang begitu banyak menghempap dan menghimpit kita di dunia pada hari ini. Justru Alhamdulillah peluang ini kita ambil untuk kita sama-sama berkongsi insya-Allah berkenaan dengan bumi Palestin yang pernah kita ceritakan sebelum daripada ini. Sebahagian daripadanya akan kita jadikan sebagai peringatan dan sebahagian yang lain insya-Allah ilmu-ilmu baru dan perkara-perkara baru mutakhir yang berlaku di bumi Palestin yang perlu kita tahu supaya kita lebih mencintai bumi tersebut. Bumi yang ketika ini dipertahankan oleh sekelumit sahaja daripada keseluruhan umat Islam yang ada di dunia. Bumi yang pada hari ini sekelumit sahaja berbaki daripada tanah milik orang-orang Islam yang begitu besar, yang sepatutnya dimiliki oleh orang-orang Islam sebelum ia dijajah. Bumi yang sekelumit saja yang berbaki, yang menjadi tempat kepada pemuda-pemuda yang berani dan mahu untuk membebaskan bumi Palestin tersebut daripada cengkaman musuhnya dan mempertahankan agamanya daripada cengkaman musuh. Justru pada hari ini Alhamdulillah, kita tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita bersama-sama bercerita tentang bumi Palestin, untuk kita sama-sama bersakap tentang saudara-saudara kita yang berada di sana. Dan sebelum kita mulakan dan sebelum kita panjang bercerita, saya nak sebut terlebih dahulu satu kata-kata hikmah yang disebutkan oleh rakan saya. Saya ajarkan kepada kami di mana kami mula-mula masuk ke bumi Palestin. Di mana mereka menceritakan kepada kami bahawa setiap tindakan yang kita lakukan hendaklah dimulakan dengan niat yang betul. Dan bila mana kita memulakan setiap tindakan kita dengan niat yang betul, maka kita akan melaksanakannya dan memastikan ia akan menjadi bekalan untuk hari akhirat kita. Ada orang, dia buat benda-benda yang baik, tetapi bila mana dia tidak niat, maka dia tidak dapat pahala atas apa yang dilakukan. Kerana dalam Islam, setiap tindakan kita, dia perlu dijuruskan dan perlu diaturkan, dimulakan dengan niat terlebih dahulu. Sebab itulah antara banyak-banyak kitab-kitab hadis banyak sekali yang memulakan pengajian hadis mereka, hadis 40 ke ataupun kitab-kitab yang lain, menyebutkan tentang niat terlebih dahulu. Dalam hadis yang biasa kita dengar, innamal a'malu binniyat ataupun setiap tindakan itu perlu bermula dengan niat kita. Ada tindakan kita. Contohnya kita berniaga, kita tak pasang niat untuk kita jadi kaya supaya kita boleh membantu umat Islam yang lain. Mungkin kita tak dapat pahala daripada perniagaan tersebut. Mungkin kita hantar anak-anak kita ke sekolah untuk pastikan dia boleh belajar. Ada yang hantar ke sekolah tahfiz. Ada yang hantar ke sekolah-sekolah agama. Tapi kita tak pasang niat. Anak kita tu besar nanti dia nak jadi apa, dia nak buat apa, dia nak bantu Islam macam mana. Maka mungkin kita hantar ke sekolah agama pun kita tak dapat pahala daripada tindakan kita. Sebab itulah setiap benda kita kena mulakan dengan niat. Dan disebutkan uh, kata-kata hikmah dalam bahasa Arab ini, apa yang disebutkan ialah
Al-ataya ala qadrin nawaya. Al-ataya ala qadrin nawaya. Maksud dia apa? Maksudnya, apa yang kita lakukan, kesungguhan kita dalam kerja-kerja yang kita buat, semuanya bergantung kepada niat kita. Bila niat kita, kita nak jadi kaya supaya kita boleh bantu orang Islam, maka kita akan buat kerja berkali-kali ganda lebih bersungguh-sungguh. Bila kita niat untuk kita jadi kaya, supaya kita boleh membantu umat Islam yang lain, yang lebih susah, yang anak-anak yang miskin untuk sambung belajar, untuk jadi generasi pembebasan bumi Palestin, untuk menjadi generasi yang mendukung agama Islam di dalam negara Malaysia kita, maka kita akan buat kerja lebih bersungguh-sungguh. Tetapi kalau niat kita semata-mata untuk mengisi poket kita, niat kita semata-mata untuk memastikan generasi kita 7 keturunan tidak kelaparan, maka kita tidak akan melakukannya bersungguh-sungguh. Ataupun kita buat bersungguh-sungguh pun dia tak mencapai matlamat kita sebab niat kita adalah niat yang tidak tepat. Maka hari ini kita bersihkan diri kita muhasabah diri kita dan insya-Allah kita pasang niat kita, hari ini aku nak jadi kaya supaya aku boleh membantu seluruh umat Islam. Hari ini aku nak jadi kaya supaya aku tidak perlu bergantung kepada FB Ads untuk kutip sumbangan nak bantu orang Palestin. Hari ini aku nak jadi kaya supaya aku tidak perlu bergantung kepada UN untuk bagi makan anak-anak Palestin yang berada di sana yang kelaparan setiap hari. Hari ini aku tidak perlu bergantung kepada beasiswa daripada yayasan-yayasan bukan Islam untuk mereka sambung pengajian pada hari ini anak-anak Palestin yang dihantar belajar ke Amerika, yang dihantar belajar ke Britain sebab yang bagi sumbangan dan bagi beasiswa kepada mereka adalah daripada negara-negara bukan Islam. Sebabnya apa? Sebabnya kita orang-orang Islam tidak mampu untuk membantu mereka ke arah itu. Nak keluarkan beasiswa untuk anak-anak belajar di Malaysia pun susah. Orang-orang Turki nak bagi beasiswa untuk belajar di Turki pun susah. Orang-orang Islam lain di negara-negara Arab Islam yang kaya pun susah nak bagi sumbangan kerana mereka tidak ada kefahaman terhadap pembentukan dan pembinaan generasi pembebasan Palestin pun ia juga banyak sangat masalah yang kita hadapi. Tetapi saya yakin kalian adalah orang-orang yang mampu nanti insya-Allah untuk menjadi orang yang hebat, untuk menjadi pembangun kepada generasi baru ini. Sebab apa? Sebab kalian faham, kalian berada di tempat yang betul dan kalian dipimpin oleh orang-orang yang betul insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih dan saya dan dirahmati oleh Allah sekalian, hari ini kita nak menceritakan tentang bumi Palestin dan perlu saya ceritakan semula apa yang pernah kita ceritakan sebelum daripada ini, iaitu kedudukan beberapa tempat di dalam bumi Palestin itu sendiri. Dan saya dah tunjukkan kepada kalian kalau seingat saya, dan saya nak tunjukkan sekali lagi supaya kita boleh refresh balik ilmu yang pernah kita dapatkan sebelum daripada ini, supaya kita boleh faham apa yang sedang berlaku berdasarkan kepada kedudukan beberapa wilayah dan beberapa kawasan di dalam bumi Gaza itu, di dalam bumi Palestin itu sendiri. Tuan-tuan, saya pernah tunjukkan kepada kalian tangan saya ini, yang mana tangan ini dia menunjukkan peta Palestin. Untuk mudahkan kita faham, kita anggap dia menunjukkan peta Palestin. Dan tangan saya ini dia ada 3 bahagian yang kita nak kenal. Satunya ibu jari ini, satunya jari kelingking ini, dan satunya ialah kawasan 3 jari yang berada di tengah. Kawasan yang sini ialah kawasan Gaza. Kawasan di sini adalah kawasan tebing barat ataupun West Bank. Kawasan di sini yang besar ni adalah kawasan yang telah dijajah oleh Zionis Israel sejak daripada tahun 1948. Jadi ketiga-tiga kawasan ini yang perlu kita kenal untuk kita tahu apa yang sedang berlaku ke atas bumi Palestin ketika ini. Pertama sekali, bumi Gaza ni kita pernah ceritakan adalah bumi yang sangat-sangat kecil. Utara sampai ke selatan panjangnya hanyalah 40 kilometer sahaja. Timur ke barat, kiri ke kanan, panjangnya adalah sekitar 9 kilometer. Maksudnya keseluruhan kawasan Gaza ni yang hari ini menjadi punca kepada ketakutan keseluruhan tentera-tentera bukan Islam, tentera-tentera musuh di seluruh dunia, yang menjadi ketakutan tentera-tentera penjajah di negara yang mempunyai ketenteraan 10 terkuat di dunia iaitu Israel, ya, yang menjadi punca kebangkitan umat Islam di seluruh dunia pada hari ini ada dalam satu kawasan yang kecil ini sahaja, yang keluasan 360 kilometer persegi, lebih kecil daripada separuh Perlis, tetapi diduduki oleh 2.3 juta orang. Di sebelah sini ialah kawasan yang kita sebut sebagai West Bank ataupun tebing barat, tempat terletaknya Masjid Al-Aqsa. Kedua-dua kawasan ini kita kena faham dia tidak boleh bercantum sebab di tengah-tengah ini ada Israel dan pergerakan di antara Gaza dan juga Al-Aqsa ataupun tebing barat tidak dibenarkan walaupun jaraknya hanyalah sekitar 90 ataupun 100 kilometer sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita faham peta ini lebih kurang kita akan faham bahawa apa yang sedang berlaku di Gaza ini adalah sesuatu yang terpencil ataupun bukan terpencil tetapi terasing
daripada apa yang berlaku di kawasan Palestin yang lain. Gaza pada hari ini berperang seorang diri. Mereka tidak boleh dibantu oleh orang-orang Palestin yang berada di tepi barat. Gaza pada hari ini berada dalam keadaan terkepung, dikawal dan tidak boleh berlaku pergerakan keluar dan masuk. Sama ada daripada daratan pun tak boleh sebab dikawal oleh Zionis Israel. Di sebelah bawah ada sempadan Rafah, sempadannya dengan Mesir. Juga tidak boleh digunakan untuk keluar dan masuk kerana Mesir tidak membenarkan. Di sebelah udara mereka tak boleh keluar dengan sebab airport yang ada telah pun dibom. Dan begitu juga mereka tidak boleh keluar daripada sebelah sini, lautan Mediterranean, sebab kalau mereka keluar lebih daripada 12 batu nautika, maka mereka akan ditembak oleh kapal-kapal laut milik Zionis Israel. Maksudnya Gaza pada hari ini yang kita nampak setiap hari budak-budak dibunuh, setiap hari ada anak-anak yang mati, setiap hari adanya bayi-bayi yang diselamatkan daripada perut-perut ibu mereka yang mengandung yang telah pun mati syahid. Semua ini mereka depani bersendirian. Tidak ada orang yang boleh datang daripada luar untuk membantu mereka. Tidak ada orang yang boleh membantu mereka dengan makanan dan juga keperluan-keperluan mereka yang lain. Pada masa yang sama, mereka juga tidak boleh keluar daripada kawasan tersebut untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Mereka berada dalam keadaan yang sangat-sangat menyakitkan. Mereka berada dalam keadaan yang sangat-sangat susah. Dan mereka pada hari ini sangat-sangat memerlukan kepada bantuan dan juga sokongan daripada kita untuk memastikan mereka boleh terus meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan yang baik. Jadi tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh pada apa yang boleh kita lakukan dan apa yang perlu kita lakukan, kita kena bercerita terlebih dahulu terhadap apa situasi semasa yang sedang berlaku di sana. Dan apakah yang sedang berlaku di sana, tuan-tuan dan puan-puan? Yang sedang berlaku di sana ialah pembunuhan beramai-ramai, penghapusan etnik ke atas penduduk Gaza, penduduk Palestin, seramai 2.3 juta orang tersebut. Dan pembantaian yang berlaku ketika ini tidak pernah berlaku sebelumnya. Jumlah syuhada yang hampir mencecah 10,000 orang pada hari ini tidak pernah berlaku sebelum daripada ini di dalam sejarah Palestin Israel. Jumlah mereka yang mati di kalangan kanak-kanak dan wanita hampir mencapai separuh daripada penduduk-penduduk yang telah pun dibunuh. Bermakna perang pada kali ini bukanlah peperangan yang sedang dilancarkan ke atas mujahidin, bukanlah perang yang dilancarkan ke atas Hamas bagaimana yang mereka sebutkan, tetapi apa yang dilakukan ialah penghapusan etnik, pembunuhan orang-orang Palestin sebagaimana yang pernah bermula dan dilakukan pada tahun 1948 bila mana mereka menghalau keluar lebih kurang 800,000 orang daripada perkampungan yang asal berpindah ke tempat-tempat yang lain, yang mana penduduk-penduduk ini, pelarian-pelarian ini yang berada di Jordan, yang berada di Lebanon, yang berada dalam Gaza sendiri, yang berada di serata alam sehingga kini masih lagi hidup dalam keadaan terseksa kerana mereka terbuang daripada negara mereka sendiri. Jadi apa sebenarnya yang berlaku baru-baru ini? Apakah puncanya? Bagaimana ia bermula? Ia bermula dengan serangan yang dilakukan oleh Mujahidin Brigade Izzuddin Al-Qassam pada 7 Oktober 2023. Apa yang berlaku ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan? Yang berlaku ketika itu ialah serangan yang dilakukan oleh Mujahidin ketika itu masuk ke dalam tanah haram Israel. Yang berlaku ketika itu ialah serangan yang dimulakan pada 7 Oktober dengan serangan yang dibuat menggunakan paratrooper, parachute bila mana para pemuda ini, Mujahidin seramai 1,000 orang, masuk ke dalam tanah haram Israel, berjaya mengambil sebahagian daripada tanah yang dirampas begitu lama oleh Zionis Israel dan berjaya untuk menguasai ini semula. Ketika itu, serangan yang dilakukan oleh Mujahidin adalah serangan yang sangat hebat dan luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Mujahidin sebelum daripada ini di dalam sejarah Palestin. Dan Alhamdulillah ketika itu mereka meletakkan 3 sasaran melalui operasi yang diberi nama sebagai Taufanul Aqsa. Taufanul Aqsa, tuan-tuan dan puan-puan, yang bermaksud taufan yang dilancarkan dengan sebab Masjid Al-Aqsa yang telah diancam dan diceroboh sejak bertahun-tahun lamanya dan semakin lama semakin meningkat pada tahun mutakhir ini, membawa makna yang begitu mendalam kepada apa yang dilakukan oleh para mujahidin. Bila mana mereka sebutkan Taufan Al-Aqsa, maksudnya taufan itu dilancarkan dalam keadaan mengejut. Tidak ada orang yang tahu operasi tersebut akan dilakukan. Tidak ada orang tahu apa yang nak dilakukan oleh mujahidin. Tak ada orang yang tahu bagaimana mereka nak melakukannya. Zionis Israel sentiasa menyangka bahawa tanah mereka akan dimasuki oleh para mujahidin melalui terowong-terowong yang telah dibina sekian lama.
Jadi mereka bina satu pagar di atas, dinding di atas tanah, sekitar 10 meter katakan panjangnya. Di bawahnya ada pagar yang lain, dinding pemisah yang lain yang dalamnya sekitar 30 meter. Tujuan dia apa? Supaya kalau mujahidin nak masuk melalui bawah, digali terowong, terlanggar dinding dan tak boleh nak masuk ke dalam tanah haram Israel tersebut. Tetapi mujahidin mengatasi masalah ini dengan cara apa? Dengan cara mereka terbang masuk melalui atas dengan paraglider dan juga parachute, masuk ke dalam tanah haram Israel dan melakukan serangan melalui jalan udara. Sesuatu yang tidak pernah disangka-sangkakan boleh dilakukan oleh mujahidin yang tidak mempunyai apa-apa kelengkapan, yang tidak mempunyai apa-apa kuasa ketenteraan, yang tidak mempunyai apa-apa bahan dan kecanggihan, melainkan tentera-tentera dan juga keupayaan yang mereka bina sendiri dalam Gaza. Peralatan semuanya made in Gaza. Jadi mereka terbang dan masuk ketika itu dalam keadaan mengejut pertamanya. Keduanya, bila kita sebutkan Taufan Al-Aqsa, maksudnya mereka akan melakukan segala apa yang mereka perlukan untuk membolehkan misi tersebut dicapai. Segala kekuatan dan kecanggihan dan keupayaan ketenteraan mereka yang mereka cipta tersebut akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiganya, bila kita sebutkan Taufan Al-Aqsa, maksudnya mereka akan memastikan tidak ada benda yang boleh menghalang usaha dan operasi mereka itu untuk mereka mencapai matlamat-matlamat mereka. Jadi apakah matlamat mereka? Kenapa mereka masuk ke dalam tanah haram Israel? Dan adakah matlamat-matlamat ini telah pun dicapai? Sebab ramai orang bila dia dengar tentang peperangan dan serangan yang sedang berlaku sekarang, dia akan kata bahawa Hamas tidak bijak. Dia akan kata bahawa mujahidin tidak pandai berperang. Dia akan kata bahawa mujahidin hanya mengambil satu tindakan, lepas tu tak tahu dah nak buat apa, sampaikan rakyat sekarang ini dibunuh dengan begitu ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, pembunuhan yang berlaku ke atas rakyat Palestin, dia akan tetap berlaku. Kita serang ke, tak serang ke, pembunuhan itu tidak pernah berhenti. Kita serang ke, tak serang ke, kepungan tetap terus berlaku. Kita serang ke, tak serang ke, penjajahan dan juga penindasan yang berlaku ke atas rakyat Gaza yang hidup dalam keadaan 8 jam sehari saja ada elektrik, kemudian 16 jam putus. Yang hidup dalam keadaan gaji mereka tidak dapat dibayar walaupun mereka bekerja dengan sekeras mana pun. Yang hidup dalam keadaan mereka yang mempunyai anak-anak yang kesakitan, tak boleh nak dihantar keluar untuk mendapatkan rawatan, mati di hadapan mata ibu dan ayah mereka. Semua ini adalah benda-benda yang berterusan yang walaupun tak berlaku, serangan akan tetap terus berlaku. Jadi kebijaksanaan mujahidin, kekuatan mujahidin, keperluan rakyat pada masa ini ialah untuk melakukan tindakan yang boleh mengubah keadaan semasa yang sedang berlaku. Maka tuan-tuan dan puan-puan, serangan ini dilakukan pada masa yang sangat-sangat tepat dan alhamdulillah sebenarnya ketiga-tiga objektif daripada serangan telah pun berjaya mereka capai. Apakah objektifnya? Yang pertama sekali, mereka masuk ke dalam tanah haram Israel ketika itu untuk mendapatkan tahanan-tahanan perang yang boleh digunakan untuk berbincang bersama-sama dengan Zionis Israel untuk mendapatkan hak-hak mereka yang telah dituntut sebelum ini, yang pernah dijanjikan sebelum daripada ini, tetapi tidak pernah disempurnakan dan tidak pernah diberikan oleh Zionis Israel. Contohnya, pada tahun 2014, 10 syarat diberikan untuk menghentikan dan memulakan gencatan senjata oleh para mujahidin. Diberikan kepada Zionis Israel yang bersetuju ketika itu dengan syarat-syarat tersebut bila mana mereka terpaksa mengangkat bendera putih. Antaranya syarat supaya siege ataupun kepungan ke atas Gaza diringankan. Antaranya syarat supaya pelabuhan laut di sebelah Gaza itu dibenarkan untuk dibuka semula dan beroperasi, berlaku pergerakan keluar dan masuk. Syarat yang begitu banyak tetapi semuanya dikhianati oleh Zionis Israel. Zionis Israel tidak boleh berpegang kepada kata-kata, tidak boleh diharapkan untuk berpegang kepada janji, tetapi mereka ini memerlukan bargaining chip ataupun apa yang boleh dibuat sebagai perbincangan, sebagai timbal balik, sebagai tolak ansur supaya mereka boleh dengar dan turuti janji-janji mereka. Dan bargaining chip yang ada pada tangan para mujahidin ini setelah mereka berjaya melaksanakan operasi masuk ke dalam tanah haram Israel ialah tawanan-tawanan perang. Ingat pada tahun 2001, 2011, bila mana satu orang tawanan perang yang namanya Gilad Shalit ketika itu ditangkap oleh mujahidin, berada di tangan mujahidin dan alhamdulillah bila mana mereka berada dalam tangan mujahidin berlaku Wafa'ul Ahrar ataupun Prisoner Exchange Deal. Satu orang Gilad Shalit Zionis ditukar dengan 1,100
orang-orang Palestin yang dibebaskan daripada penjara-penjara Israel. Maka ketika ini alhamdulillah Mujahidin mempunyai bukan 1 orang, bukan 100 orang, tetapi 250 orang tawanan-tawanan perang yang berada di dalam tangan-tangan Mujahidin yang insya-Allah akan membebaskan begitu ramai tahanan-tahanan Palestin yang lain yang berada di dalam penjara-penjara Zionis. Begitu juga tujuan mereka yang kedua melaksanakan tindakan dan serangan ke atas bumi Gaza ketika bumi Israel ketika ini ialah untuk menghentikan normalisasi yang nak dibuat oleh sebuah negara Arab yang sangat besar. Negara Arab ini kalau berlaku normalisasi bersama dengan Israel akan dituruti oleh negara-negara Arab yang lain. Kerana negara inilah yang paling besar, negara inilah yang paling berpengaruh, negara inilah yang paling kaya dan negara ini yang menyebutkan bahawa bermula daripada bulan depan mereka akan menandatangani perjanjian normalisasi bersama-sama dengan Zionis Israel. Tetapi alhamdulillah negara yang sangat kaya dan berpengaruh ini ditundukkan oleh Mujahidin Brigade Izzuddin Al-Qassam, bukan dengan 1,000 orang, bukan dengan 2,000 orang, bukan dengan 3,000, 10,000 orang, tetapi cukup dengan beberapa individu, 1,000 malah kurang daripada itu, yang dihantar masuk ke dalam tanah haram Israel. Serangan yang dibuat yang memalukan Israel, serangan balas yang memusnahkan kehidupan orang-orang Gaza, akhirnya menjadi punca menolak negara tersebut untuk menyebutkan kami tidak akan lagi buat normalisasi bersama dengan Israel dan kami akan terus melakukan usaha-usaha untuk membantu bumi Palestin dibebaskan. Negara itu ialah negara Arab Saudi yang diketuai oleh Muhammad bin Salman pada hari ini. Yang ketiganya tuan-tuan dan puan-puan, kenapa mereka melakukan serangan pada kali ini ialah kerana menurut pakar-pakar perang mereka, selepas perayaan 7 hari Zionis Israel sambutan dalam agama Yahudi mereka, iaitu yang berakhir pada hari Sabtu lepas, mereka sebenarnya akan melakukan serangan masuk ke dalam bumi Gaza untuk memastikan kekuatan dapat dikumpulkan semula dan sokongan daripada rakyat Israel dapat dikumpulkan semula oleh Perdana Menteri Israel iaitu Benjamin Netanyahu yang berada dalam keadaan dan suasana politik yang sangat-sangat tidak stabil. Pilihan raya akan datang dalam masa terdekat. Dia jangkakan dia akan kalah kerana dia ditolak oleh rakyat Israel ketika ini setelah dia mengisytiharkan ataupun meluluskan undang-undang yang melemahkan kuasa Mahkamah Tinggi dan menjadikan dia hampir diktator untuk memerintah negara Israel. Dia perlukan kekuatan rakyatnya, dia perlukan sokongan rakyatnya, maka dijangka dia akan menyerang Gaza dan melakukan pembantaian ke atas Gaza selepas habis perayaan 7 hari Israel tersebut. Tetapi tak sempat mereka melakukan serangan. Pakar-pakar perang di dalam Brigade Izzuddin Al-Qassam dan rakan-rakan kita yang lain alhamdulillah berjaya untuk menghentikan serangan tersebut, melakukan serangan terlebih dahulu dan akhirnya ketiga-tiga objektif tersebut dicapai. Maka mereka yang menyebutkan bahawa Mujahidin tidak pandai merancang, Mujahidin melakukan kesilapan, Mujahidin menyebabkan kehilangan nyawa dan korban tanpa dapat mencapai apa-apa, maka mereka tidak berada dalam situasi, mereka tidak faham apa yang berlaku dan mereka hanya pandai bercerita pada perkara-perkara yang mereka tidak jelas. Jadi sekarang ini alhamdulillah serangan telah dilakukan, objektif telah dicapai dan mereka yang berada di bumi Palestin faham dan tahu bahawa serangan balas akan dilakukan. Serangan balas telah berlaku dengan sangat hebat. Puluhan ribu rumah telah pun dimusnahkan. Ribuan mencecah 10,000 anak-anak dan juga wanita, lelaki-lelaki yang telah dibunuh oleh Zionis Israel ketika ini. Lebih daripada 20,000 orang yang cedera. Klinik-klinik, hospital-hospital tidak dapat lagi berfungsi dengan baik kerana sempadan tidak dibuka. Bahan bakar, bahan api tidak dibenarkan untuk dibawa masuk. Menghidupkan generator-generator yang menjadi tempat bergantung hospital-hospital ini untuk bergerak. Keadaan di Hospital Shifa, tempat pasukan Cinta Gaza Malaysia kita juga, sebahagian daripada mereka berlindung, disebutkan tak boleh nak berjalan pada waktu malam dengan sebab kanak-kanak yang terlalu ramai tidur di atas lantai hospital dan mereka tidur dalam keadaan menggeletar kerana musim sejuk telah pun masuk, tetapi tidak ada bantuan selimut yang sampai, tidak ada bantuan bantal yang sampai, tidak ada bantuan tilam yang dapat sampai kepada mereka dengan sebab sempadan yang tidak dapat dibuka. Alhamdulillah, dalam keadaan itu mereka terus bertahan, mereka terus bersabar, mereka terus duduk untuk mempertahankan bumi tersebut dengan batang tubuh mereka. Maka hari ini kita perlu membincangkan apakah peranan
yang boleh kita mainkan sebagai orang yang duduk di Malaysia, sebagai orang yang ada bisnes, sebagai orang yang mampu melihat anak-anak kita membesar, sebagai orang yang mampu untuk hantar anak-anak kita ke tadika dan juga ke tempat-tempat pengajian yang terbaik, sebagai orang yang mampu untuk bila anak kita sejuk kita pasangkan dia aircon, bila dia panas kita pasangkan dia aircon, bila dia sejuk kita boleh selimutkan dia dengan selimut yang tebal. Maka peranan kita adalah peranan-peranan yang selalu kita dengar, iaitu peranan untuk kita memboikot awalnya produk-produk yang menyokong Palestin. Produknya apa? Terlalu banyak produk yang perlu diboikot. Saya tak nak cerita satu demi satu. Kalian tengoklah di media sosial, bacalah di sana apa yang boleh diboikot, apa yang perlu diboikot. Dan dalam isu boikot ni senang sahaja untuk kita fikir nak boikot ke tak boikot, perlu boikot ke tak boikot. Cara dia ialah bila kita rasa hati kita tak tenang nak belikan produk tersebut, maka janganlah dibeli. Kadang-kadang kita dengar ada syarikat, contohnya uh, syarikat Alif kan. Alif ada pula kawan saya nama Alif. Nanti kan orang tak beli pula Alif sate dia. Bar. Syarikat bar. Syarikat bar ni ada orang kata disumbangkan kepada Israel contohnya. Ada orang kata dia punya ibu pejabat yang berada di Thailand yang hantar kepada Israel tapi dia tak hantar. Ada orang kata pengasas dia Zionis. Kita nak buat kajian banyak-banyak, nak tengok alamak. Betul ke tak betul dia hantar ke tak hantar. Senang je. Hati kita tak tenang, tak payah beli. Sebab kita bukannya berada dalam negara terkepung yang tidak ada alternatif. Kita bukannya orang yang ada sakit kalau tak makan ayam tertentu ataupun tak minum kopi tertentu ataupun tak minum minuman bergas tertentu, kita akan mati. Kita bukannya orang yang berada dalam situasi berada dalam penjara contohnya. Satu-satunya makanan yang dijual di kantin penjara adalah makanan yang memberikan sumbangan kepada Israel. Tidak. Kita ada pilihan yang begitu banyak. Kita ada alternatif yang begitu banyak yang tidak memaksa kita untuk membeli benda-benda yang kita tidak perlu. Jadi soalnya adalah soal nafsu semata-mata. Kita nak kawal nafsu kita. Kita rasa hati kita sampai ke tahap mana kita boleh menghentikan diri kita daripada membeli produk-produk yang diboikot ataupun produk-produk yang kita syaki perlu diboikot. Jadi ia semua bergantung sebenarnya kepada iman kita. Kalau hati kita rasa tenang, kita belilah, kita nak beli apa pun. Kalau hati kita tak tenang, maka kita tinggalkan dan carilah alternatif yang lain. Yang kedua ialah sumbangan-sumbangan yang kalian sampaikan. Dan saya selalu seronok bila bercerita dengan Yayasan SKB sebab kita pernah ada pengalaman sumbangan kalian sampai melalui kami dan kami sampaikan kepada penduduk-penduduk yang berada di sana. Dan bila kita bercakap tentang sumbangan dan orang tanya kepada kita bagaimana bantuan tersebut disampaikan dalam keadaan sempadan ditutup, maka kita jelaskan bahawa sumbangan yang kita boleh berikan ke dalam bumi Gaza ketika ini adalah daripada sumber yang ada di dalam Gaza itu sendiri. Setakat ini alhamdulillah makanan masih ada, tetapi kalau berterusan keadaan 2-3 minggu lagi maka mungkin akan berlaku isu kebuluran di dalam Gaza. Setakat ini alhamdulillah ubat-ubatan hampir tidak ada di dalam Gaza dan mereka memerlukan bantuan perubatan yang datang daripada luar, tetapi sepadan tidak dibuka, Mesir tidak membenarkan untuk delegasi dan rombongan ubat-ubatan masuk ke dalam Gaza. Setakat ini alhamdulillah mereka tidak ada lagi bahan bakar. Hospital-hospital hampir ditutup, ambulans-ambulans tidak dapat bergerak, keluarga-keluarga di sana tidak dapat memasak, mereka terpaksa memasak semula menggunakan kayu api kerana barang-barang bahan bakar, bahan api, gas tidak dibenarkan untuk dibawa masuk. Jadi setakat ini alhamdulillah kita di Cinta Gaza Malaysia kita letakkan sasaran 40 juta ringgit untuk kita kumpulkan dan hantarkan ke sana. Kita dapat kumpulkan sekitar 32 juta ringgit. Ada lagi 8 juta yang perlu kita push. Dan bila kita dapat sampai kepada sasaran tersebut, insya-Allah kita akan tingkatkan lagi sebab keperluan mereka sangat-sangat besar. Kita dah sampaikan ke sana sekitar 4 juta ringgit dalam bentuk makanan yang kita masak, dalam bentuk makanan kering yang kita bagi, dalam bentuk pack-pack survival kit yang mereka perlukan, dalam bentuk yang begitu banyak berdasarkan kepada keperluan semasa. Hari ini juga kita menyediakan kepada 8,000 orang penduduk makanan yang kita masak setiap hari dengan kos satu hari RM40,000 untuk mereka makan seramai 8,000 orang. Tetapi keperluan adalah untuk 300,000 orang yang kita tak dapat nak cover keseluruhannya. Mereka yang berada di pusat-pusat pelarian, yang duduk di sekolah-sekolah, yang terpaksa bergantung kepada makanan yang ada dan diberikan kepada mereka untuk memastikan anak-anak mereka boleh kenyang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
kita masih lagi berada di dalam peperangan, kita masih lagi berada dalam fasa emergency. Kita belum lagi masuk ke dalam fasa membaiki rumah-rumah selepas habis peperangan contohnya. Di mana satu rumah ni diperlukan sekitar RM20,000 untuk boleh disiapkan. Maka kalau kita ada RM20 juta, kita hanya dapat menyiapkan 1,000 buah rumah daripada puluhan ribu rumah yang telah pun musnah. Jadi perjuangan kita untuk kewangan, perjuangan kita untuk membangunkan semula Gaza masih berada di tahap yang sangat-sangat membimbangkan. Kita masih sangat jauh daripada sasaran yang kita perlukan. Yang ketiga, kita perlu teruskan dengan doa-doa kita. Dan doa ini adalah perkara yang paling kecil yang kita boleh lakukan. Kalau kita semayang, kalau kita duduk, doakan untuk kekayaan diri kita, untuk bisnes kita, untuk anak-anak kita. Kita tak mampu untuk selitkan sedikit doa untuk orang-orang Palestin, untuk saudara kita yang sedang dibunuh di sana, maka keadaan kita sangat-sangat membimbangkan. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan, "Man lam yahtam bi amril muslimin, falaysa minna," atau kama qala. Dengan makna siapa yang tidak mengambil tahu tentang urusan orang Islam, maka mereka ini bukan daripada kalangan kami. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita tak tahu, tak ambil tahu tentang apa yang sedang berlaku di sana, kalau kita ambil tahu tapi tak tergerak hati kita untuk berdoa, kalau kita tak ambil tahu tapi tak tergerak hati kita untuk bagi sedikit sumbangan, kalau kita ambil tahu tapi kita tak tergerak untuk boikot, maka Rasulullah SAW memberikan ancaman yang sangat besar kepada kita, tidak diiktiraf sebagai sebahagian daripada umat baginda Rasulullah SAW. Kita takut sangat dengan apa yang diancam oleh baginda Rasulullah. Bayangkan nanti di hari akhirat kelak semua berkumpul di bawah panji Rasulullah. Semua berkumpul bersama dengan Rasulullah, tetapi kita datang, Rasulullah sebut kamu bukan daripada golongan kami. Sebab apa? Sebab Palestin dulu dikecam, Palestin dulu dipukul, Palestin dulu dipijak, Palestin dulu dibunuh. Kau tidak menyelitkan doa engkau untuk Palestin. Kau tidak menyumbangkan harta engkau untuk Palestin. Kau tidak peduli kepada apa yang sedang berlaku di Palestin. Dalam keadaan kau masih lagi mampu makan, mampu tidur dengan tenang dan selesa, mampu untuk bekerja, untuk mengisi poket-poket engkau sendiri. Maka hari ini kita perlu banyak bermuhasabah di mana tahap iman kita, di mana tahap kekuatan kita, di mana tahap kemampuan kita untuk kita memberi dan membantu dengan segala yang kita mampu, insya-Allah. Dan akhir sekali pastinya tuan-tuan dan puan-puan, pesanan yang selalu saya tinggalkan kepada kalian ialah kalian perlu mengikat diri dengan Palestin. Betul lah, bila mana orang tua-tua kita dulu disebutkan bahawa tak kenal maka tak cinta. Kita tak cinta sebenarnya kepada Palestin. Kita hanya menyokong secara bermusim. Kita lupa kepada saudara-saudara kita di sana sebab kita tak cinta, tak kenal kepada bumi Palestin. Kita dah terangkan tadi peta Palestin, tetapi kalian perlu faham dengan lebih lanjut tentang sejarah Palestin itu sendiri. Bagaimana ia bermula, kenapa ia berada dalam keadaan sedemikian. Adakah orang-orang Palestin ada hak untuk mempertahankan bumi mereka? Adakah betul bumi Palestin itu haknya ada pada Israel yang menyebutkan bahawa mereka pernah tinggal di situ, bahawa agama mereka menjanjikan bahawa Palestin itu adalah bumi mereka? Soalan-soalan ini perlu kita tahu bagaimana nak menjawabnya. Sebab kalau kita tak tahu, maknanya kita tidak kenal kepada bumi Palestin. Dan tanpa kita kenal, maka kita tidak akan cinta kepadanya. Bila kita tidak cinta, maka kita akan menyokong perjuangan Palestin secara bermusim. Sebab itu saya ucapkan tahniah kepada Yayasan SKV atas usaha yang dibuat pada hari ini. InsyaAllah ada peluang kita linkkan pula kalian dengan pasukan advokasi kita yang boleh memberikan perbincangan berterusan. Kita ada ramai pakar-pakar, Tuan Syahmi kita yang merupakan ketua advokasi di Cerita Gaza Malaysia, melatih 2-3 orang pakar-pakar Palestin yang berada di dalam pasukannya, boleh memberikan bimbingan secara berterusan. Nak buat usrah 2-3 kali seminggu pun boleh untuk mereka bercerita tentang bumi Palestin. Cik Syahmi ada dengan saya, dia duduk geleng kepala. Dia kata kalau nak faham Palestin ni setiap hari kena buat usrah. Tidak cukup untuk 3 kali sehari ataupun 3 kali seminggu sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita nak berikan sedikit ruang masa untuk kita bersoal jawab, insya-Allah. Kalian boleh tinggalkan sedikit soalan yang kalian nak tanyakan. Mungkin kita boleh ambil dalam 2-3 soalan. Saya minta maaf terlebih dahulu mungkin dalam kesempitan masa kita. Saya berada di hadapan Uni Syams sebenarnya di Kuala Ketil di Kedah, menunggu untuk masuk ke kawasan universiti untuk kita memulakan program yang seterusnya sekejap lagi. Jadi mungkin ruang masa yang ada ini kami berikan kepada kalian untuk kalian tanyakan apa-apa soalan yang nak diberikan, dan insya-Allah kita cuba untuk jawab dalam masa yang ada. Dan kalau tak ada soalan pun tak apa, legalah sikit saya, boleh bernafas seketika. Udara Kedah yang sangat-sangat menyegarkan, insya-Allah. Jadi kalian boleh tanyakan soalan
Dan saya serahkan kembali kepada moderator. Saya ucapkan semula terima kasih kepada Yayasan SKB, kepimpinan Yayasan SKB dan kepada kalian yang ramai pada hari ini. Dekat 800 orang yang berkumpul dan menunjukkan semangat dan solidariti kalian bersama-sama dengan Palestin. Saya serahkan semula mikrofon kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Nadir yang sudi bersama dengan kita dalam keadaan kesibukan beliau. Saya juga minta maaf, saya sekarang berada di Jakarta dalam misi untuk memperkasakan ekonomi dan kesihatan ummah. Saya setuju dengan apa yang Tuan Nadir katakan, bahawa kita orang Islam ni harus kuat dari segi segala-galanya iman, ekonomi kita, agar kita boleh membantu yang lain. Jadi saya mengambil kesempatan ni untuk bercakap kepada semua ahli Nexus dan ahli Usrah Miftah Hujannah yang ada dalam usrah kita pagi ini, untuk kita sama-sama mengambil iktibar dan juga mendengar daripada apa yang dikongsikan oleh Tuan Nadir sebentar tadi, betapa kecilnya kita ni, betapa terlalu banyak lagi perjuangan, usaha yang perlu kita buat. Itu hanya untuk kita sedar bahawasanya apa yang kita lakukan ini hanyalah sekelumit daripada perjuangan yang dilakukan oleh mereka yang berada di bumi Gaza buat masa sekarang. Kita ini berjuang ekonomi, of course niat kita kerana Allah untuk menjadi insan yang bermanfaat. Seperti mana saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia memberi manfaat pada yang lain. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena usaha sehabis baik, dan insya-Allah bertepatan juga kita dengan pengakhiran bulan Oktober, yang mana alhamdulillah Allah rezekikan kita dengan rezeki yang baik, peningkatan bisnes yang bagus untuk bulan Oktober. Dan saya nak menyarankan pada semua, kalau kita tidak dapat berjuang seperti mana mujahidin-mujahidin di Palestin, apa yang kita boleh buat adalah memberi sumbangan daripada apa usaha yang kita buat, yang Allah izinkan, dan kita dapat rezeki untuk kita sumbangkan di dalam tabung Yayasan SKB, untuk kita sumbangkan kepada Cinta Gaza, untuk mereka sampaikan kepada mereka yang di Palestin. Bayangkan saya pagi ni tadi, saya nak makan pun saya rasa macam nak suap pun tak tertelan. Mendengar apa yang Tuan Nadir ceritakan, mereka tidak ada makanan, api tak ada, kita berada di hotel yang mewah, yang kita rasa macam alhamdulillah boleh tidur dengan selesa. Bayangkan saudara kita yang berada di Palestin. So saya ini menyeru kepada semua ahli Nexus dan ahli yayasan, ahli Usrah Miftah Hujannah, sama-sama kita menyumbang, bukan sumbangan yang biasa-biasa. Cuba kita sumbangkan dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Aku menyumbang ini ya Allah hanya kerana-Mu untuk membantu saudaraku di Palestin. InsyaAllah, dengan walaupun kita rasa sumbangan kita itu sedikit, insyaAllah dapat memberi kelegaan, dapat memberi bantuan kepada mereka di sana. So terima kasih sekali lagi kepada Tuan Nadir. Dan saya harap perjuangan kita ini bukan berhenti di sini. Hubungan kita dengan Cinta Gaza bukan berhenti di sini. Seperti mana yang Tuan Nadir katakan, post war, apa yang kita boleh bantu. Sebab itulah perjuangan kita harus sekuat-kuat mungkin. Sebab tu saya juga berada di Indonesia untuk melebarkan lagi sayap SKB agar kita boleh mencipta lebih banyak lagi mereka-mereka yang berjaya dapat kita bantu, dan dapat mereka membantu nanti umat Islam tak kira di mana, termasuklah yang di Palestin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi dari pihak Yayasan SKB kepada Cinta Gaza kerana bantuan yang diberikan kepada kami untuk membantu mereka yang di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. جئنا نعدكم بالإيمان نسألكم ليسمع فينا لا يتولى